Yang pertama kita kepada bagi Ustaz Khairan lalu. Pandangan panel berkaitan dengan hizb seperti hizb bahar dan juga lain-lain. Hizb sepengetahuan umum adalah penyusunan ayat Al-Quran dan zikir-zikir tertentu. Hizb tertentu dikatakan ada kelebihan tertentu seperti dapat melindungi dan sebagainya. Dipersilakan yang bahagia Ustaz. Hizb Bahar, Hizb Nawawi antara yang masyhur dan juga yang diijazah-ijazahkan. Kita terutama dekat Malaysia, kalau nak tanya saya pun ada ijazah Hizb Bahar. Hizb Bahar adalah disandarkan kepada Al-Imam Al-Syadzili. Itu Imam Tarikat Al-Syadzili. So Hizb Bahar diamalkan oleh pengikut-pengikut yang mengamalkan Hizb Bahar dan diijazahkanlah. So dia tidak sampai kepada Nabi. Walaupun didakwa bahawa Al-Imam Al-Syadzili bermimpi dia ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam tadi, syarak tidak mengambil atau tidak dibina di atas mimpi. Syarak tidak dibina di atas kasyaf. Syarak tidak dibina di atas ilham. Syarak dibina di atas dalil. Yang kedua, Hizb Nawawi disandarkan kepada Al-Imam Nawawi rahimahullah. Tetapi sejauh mana kesahihan yang disandarkan kepada Al-Imam Nawawi dipertikaikan. Tidak kuat untuk disandarkan kepada Al-Imam Nawawi sebahagian menyatakan bahawasanya ia adalah datang daripada Syekh Abi Zakaria. Full stop. Abi Zakaria mana? Ia datang daripada Abi Zakaria. Tapi Abi Zakaria mana? Al-Imam Nawawi Abi Zakaria juga. Tapi maka disandarkan kepada Abi Zakaria. Maka mungkin penisbatan itu maka Abi Zakaria adalah An-Nawawi. Tapi secara kesahihannya boleh dipertikaikan. Ya ada sanad. Tapi sanad, kalau nak sanad, kita pun ada banyak sanad. So sanad, tak sanad, ianya belum menentukan kesahihan. Sanad ada sanad tak sanad, hadis itu terhenti kepada Al-Bukhari, terhenti kepada Muslim, terhenti kepada ulama-ulama kitab itulah. Ada pun sanad daripada Al-Bukhari sampai ke kita, Al-Bukhari, An-Nawawi, semua-semua itu sampai ke kita. Itu adalah sanad sebagai peneruskan tradisi pengambilan ilmu oleh para ulama, tidak lagi dijadikan sebagai sumber penentuan sahih atau tidak. Allah Allah. Terima kasih. Saya kepada Kapten dua sekali. Okay? Yang pertama, saya ada baca buku zikir selepas solat antara sunnah dan bid'ah yang ditulis oleh Kapten. Soalan saya, antara zikir-zikir yang diajar perlukah mengikut urutan atau boleh tidak mengikut urutan? Atau boleh dipilih satu saja atau dua saja atau yang mana yang saya suka? Atau perlu membaca kesemuanya mengikut urutan dan adakah dalil itu mengikut ataupun tidak? Terima kasih. Itu soalan yang pertama. Itu banyaklah tu. Okay. Minta saya Kapten ringkaskan. Dan soalan yang kedua adalah saya sering kali tengok dekat online posting apa semua dekat saya ni, ada orang akan buat dekat media sosial ni, orang akan share posting, saya menang kereta atau anak saya cemerlang exam sebab amalan-amalan zikir-zikir sekian. Tahlil 1000 kali. Lalu orang pun ramai terikut-ikut. Bagaimana sikap kita nak mendepani perkara sedemikian? Okey, baik. Jadi soalan yang pertama daripada buku saya, zikir selepas solat antara sunnah dan bid'ah. So, apakah zikir-zikir itu patut dibaca secara tertib atau tidak? Jawapannya tidak. Boleh saja kita mix, tak semestinya tertib. Cuma bila saya nak tulis buku, saya kena tulis one by one lah. Tapi bila seseorang tu nak mempraktikkannya, tidak semestinya berdasarkan tertib. Okey. Kemudian dia tanya lagi, nak kena baca semua ke, satu ke, dua ke? Terpulang kepada kelapangan masa masing-masing. Kalau ada banyak masa, relax, nak baca semua, of course, itulah yang terbaik. Tetapi kalau ada sesuatu urusan apa yang perlu segera urusan yang penting, bukan pergi tengok Netflix. Okey, urusan yang penting, maka boleh pilih satu ke dua daripadanya untuk dibaca. Okey, tak semestinya semua. Kemudiannya tentang adanya sekian-sekian baca sekian-sekian zikir lalu mendapatnya, kita kena ingat ya, bila membuat sekian-sekian amalan, dianya dapat sesuatu hasil, itu bukanlah bukti bahawa amalan itu adalah betul. Sama juga. Yalah, kita baca berlambat zikir kan, baca sekian-sekian-sekian tiba-tiba jadi kaya, baca sekian-sekian-sekian tiba-tiba jadi sembuh apa semua tu. Itu bukanlah bukti bahawa
perkara itu adalah betul. Yang pentingnya zikir itu, kita dalam topik zikir itu lafaznya, bilangannya. Kalau ada masa-masanya kita baca mengikut syariat. Alright. Dapat ke tidak? Kadang ada tapi Allah tangguhkan. Kadang ada tapi Allah lihat ada sesuatu yang lebih baik Allah bagi. Alright. So tak semestinya bila ada hasilnya sudah tentu ataupun menjadi bukti bahawa apa yang dia amalkan itu adalah betul. Okey, seterusnya saya dua juga soalan kepada Ustaz Khairil Anwar. Iaitulah berkaitan dengan zikir menggunakan biji tasbih. Tasbih digital jari. Adakah ini dibenarkan? Adakah termasuk dalam talbis iblis? Mohon jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir untuk Ustaz Khairil Anwar. Apakah waktu ibadat hari Arafah untuk orang yang berada di Malaysia? Adakah perlu mengikut masa yang spesifik di sana? Masa wukuf tu. Persilakan. Biji tasbih sebagai ulama mengharuskan. Walaupun dalil tidak digunakan dalil bahawasanya pada zaman Rasulullah mereka berzikir, hadis Ummu Salamah dan sebagainya, mereka berzikir menggunakan anak batu dan sebagainya. Sebagai ulama mendhaifkan hadis itu. Menggunakan biji batu dan sebagainya. Tapi yang sahih adalah bil anamil. Kerana fa innahunna mas'ulat mustantaqat. Kerana tangan-tangan kita ini mas'ulat akan Ditanya. menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jal. Maka antara masalah bid'ah adalah dan kesan bid'ah kepada ummah, munculnya bid'ah mati sunnah. Bid'ah muncul sunnah mati. Bid'ah muncul sunnah mati. Maka apabila zikir menggunakan tasbih ataupun ketek tu, Biji-biji. itu kita biarkan kepada pramugara dalam kapal terbang saja untuk mengira. Okey, tetapi para ulama sebahagiannya okeylah. Kalau dia nak berzikir banyak dan sebagainya, bolehlah menggunakannya. Kalau berzikir yang lepas sembahyang 33 tu jangan gunalah. Elok guna yang ni. Ini al-aslu. Ini sunnahnya. Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahawasanya setelah dia teliti dalam hadis-hadis Nabi, penetapan jumlah bilangan hanya maksimum 100. Penetapan jumlah bilangan zikir hanya 100 dalam hadis. Maka bila dia 100, cukup 3 pusingan tangan. 1 pusingan, 2 pusingan, 3 pusingan, tambah 1 lagi. Cukup 100. Apa payah? Okey. Boleh tak kita berzikir lebih daripada itu? Digalakkan. Siapa yang lebih zikir daripada akan dapat kelebihan lebih lah. Tinggal lagi, janganlah menentukan bilangan tertentu. Satu, ianya tidak sunnah. Yang keduanya penat. Sebab ada 1000. Dia kata sebelum tidur, kalau siapa-siapa nak jumpa dengan Rasulullah, maka dia bersalawatlah 3000 kali. Dia pun punyalah pengantuk, tekan. Dah sampai dah yang tidur. Dia pun tidur. Besok dia tak buat dah. Itulah sekali macam dia solat tasbih. Sekali seumur hidup. Sebab banyak 3000. Sunnah tidak membebankan. Maka siapa nak zikir paling maksimum banyak, kalau dia nak menentukan bilangan bubuh 100. Tapi kalau nak lebih boleh. Biarkan dia alal itlaq. Biarkan dia secara mutlak. Tak ada bilangan. Dia zikirlah banyak. Kenapa nak dibebankan diri kita dengan 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 dan sebagainya? Apa lagi soalannya? Lupa dah. Hari Arafah. Nak kena ikut masa. Hari Arafah. Okey, sebahagian kata hari Arafah. Tapi dia macam inilah. Allah Subhanahu Wa Taala sangat rahmat dan sangat kasih kepada hamba-hambanya. Ada benda yang diberikan kelebihan kepada orang A, tidak diberikan kepada orang B. Ada kelebihan yang diberikan kepada orang C yang tidak diberikan kepada orang D. Ada kelebihan orang yang syahid di medan perang. Dan orang yang wajib ataupun apabila telah ditentukan pergi berjihad di medan perang adalah lelaki. Adakah perempuan rasa tersedih betul. Terguris kerana tak dapat pergi perang di jalan Allah Azza wa Jal. Lelaki pula perempuan saja nak boleh dapat syahid, kira perang dah tak ada dalam ni. Perang jauh-jauh pula tu, nak pergi banyak duit. Perempuan pula dia boleh mengandung dan dia beranak. Elok beranak pula mati pula dapat syahid. Kita lelaki ni teringitlah juga nak beranak.
Dah, okey, perempuan tidak wajib salat berjemaah. Lelaki wajib salat berjemaah. Ataupun pergi masjid. Perempuan tak wajib. Adakah perempuan nak kata, habis tu kami tak dapat ke 25? Lelaki je dapat 25. Ini tak adil. Itu bukan konsep dalam Islam. Allah memberi kelebihan kepada siapa yang Allah nak. Maka pada tahun ini orang ni dapat pergi haji. Orang ni tak dapat pergi haji. Maka kita mungkin tahun depan pula Allah bagi peluang untuk pergi haji. Tidak pergi tahun ini. Itu satu. Dua. Hari Arafah. Ulama khilaf. Adakah yang dikira itu adalah hari Arafah kah? Ataupun 9 Zulhijjah? Kita pula Lailatul Qadar kan? Lailatul Qadar, kalau kita duduk dekat Malaysia, kita siang, Amerika malam. Amerika siang, kita malam. Lailatul Qadar ni macam mana? Adakah Lailatul Qadar dekat Florida, Amerika tu? Habis yang dekat Malaysia ni siang. Baiklah kita doa juga. Memanglah sana malam dan sana malam 27, kita siang 26, ataupun kita, macam mana nak buat? Dia lah malam dia lah, malam kita. Maka hari Arafah untuk orang yang kat sana tu kelebihan dia. Maka ini pada saya lah. You nak tentukan pula, okey, hari Arafah telah pun masuk tergelincir matahari dekat Malaysia pukul 6 suku petang. So, rebutlah 6 suku petang sehingga bila? Adakah terbatas 6 suku itu saja nak ikut hari Arafah sana? Nak selesaikan macam mana ni? Maka setiap orang dan setiap hamba Allah, dia akan diberikan kelebihan yang Allah nak beri kepada dia. Okey, bolehlah untuk dia doa atas kita 9 Zulhijjah, itu hari Arafah, kita ambil 9 Zulhijjah dan kita pun doalah siang harinya mudah-mudahan. Tapi kita tidak berada dekat Arafah sana. Tapi adakah kita dengan tak adanya berada kita dekat Arafah sana, adakah doa kita tak mustajab kat sini? Kenapa tak doa waktu sujud? Kenapa tak doa antara dua azan? Kenapa tak doa waktu-waktu mustajab? Hujan turun, biarlah hujan tu biar habis. Doa ni dah. Tapi hari Arafah dia kejar-kejar. Dia duduk tengok-tengok waktu. Terima kasih. Okey. Sini ada 3 soalan untuk Kapten, tapi satu saya nak menjawab siap-siap yang mana Kapten dah jawab semalam, iaitu tentang ada apa-apa zikir ataupun bacaan sebelum azan oleh Bilal ataupun bacaan imam sebelum mula solat fardu yang Kapten dah buat dengan react tu. Okey, saya rasa ni Kapten bolehlah nak explain sikit-sikit lagi. Kemudian betul ke kena baca Allahu Akbar selepas salam, sebelum istighfar, selepas solat? Itu. Betul ke kena baca Allahu Akbar selepas salam, sebelum istighfar? Selepas salam, Allahu Akbar. Tadi yang kita duduk tadi, yang saya buat tadi tu semua sapu kepalanya, alhamdulillahnya. Ini main soalan baru, Allahu Akbar pula. Okey? Sebelum istighfar tapi kena selepas salam. Okey? Kemudian yang terakhir untuk Kapten, iaitulah saya ingin bertanya soalan berkaitan dengan zikir harian. Hari Isnin zikir ini, hari Rabu zikir ini, Selasa zikir ini. Dan jika tidak, bagaimanakah cara terbaik untuk saya sampaikan kepada sahabat-sahabat dalam grup WhatsApp? Ni sahabat grup WhatsApp tak ni? Silakan, Kapten. Okey, baik. Soalan yang pertama, selepas saja memberi salam sebelum istighfar sebut Allahu Akbar, tidak ada. Setahu saya tidak ada dalilnya untuk berzikir sedemikian. Walaupun Allahu Akbar tu perkataan yang bagus, tetapi tidak ada zikir. Ingat, zikir ini tauqifi. Tu yang pertama. Yang keduanya, dah lupa dah. Apa tadi? Yang kedua, zikir harian, Isnin, Selasa. Okay. Zikir harian kalau ikut hari tidak ada kecuali hari Jumaat. Ada riwayat yang menerangkan untuk memperbanyakkan selawat. Okay, jadi kalau nak khusus ikut hari, Jumaat memang ada untuk memperbanyakkan selawat. Sehingga ada kata pepatah, ingat Jumaat, ingat selawat. Okay. Alright, macam mana kita nak meyakinkan kepada ahli keluarga ke rakan-rakan ke apa? Tak ada, kita explain sajalah bahawa zikir ini ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Muqayyad ni maksudnya terikat. Okey, mutlak ni kita boleh baca bila-bila masa, muqayyad pula terikat dengan sesuatu waktu, masa, peristiwa ataupun sebab.
Kalau nak diikat sesuatu zikir kepada Isnin, zikir ni kepada Selasa, zikir ni kepada Rabu, ia memerlukan kepada dalil. Tak ada dalil, tak boleh mengikat ataupun mensyaratkan ke ataupun mengkhususkannya kepada hari-hari tertentu. Itu cara kita explainnya setakat masa yang ada ni lah. Baik, terima kasih Kapten. Last saya tukar soalan untuk kepada Kapten kepada Ustaz Khairil, memandangkan yang ni dia sebut dua-dua tadi. Saya tak perasan ditujukan kepada dua-dua panel. Okey, iaitulah sebahagian masjid ada zikir-zikir yang bid'ah. Sebahagian masjid ada zikir-zikir yang bid'ah, ada tertentu. Soalan saya, bolehkah kita tinggalkan masjid itu yang penuh dengan amalan bid'ah dan zikir-zikir yang bukan sunnah dan pergi ke surau-surau kecil yang jemaahnya kecil tapi hidupnya sunnah? Sekian, terima kasih. Habis. Okey, kalau di tempat kita tu memang ada dua masjid ataupun dua surau, of course kita pilih surau yang lebih banyak mengamalkan sunnah. Tapi kalau di tempat kita hanya ada satu masjid atau satu surau yang macam banyak mengamalkan bid'ah, dalam kes ini zikir, solat berjemaah tu tetap di situ. Selepas itu kita tak perlu ikut sama zikir tersebut. Kita boleh zikir sendiri-sendiri di belakang ataupun sambil berjalan balik, sambil itu pun kita boleh berzikir. Sebab zikir selepas solat tak semestinya kena duduk. Nak jalan pun boleh. Kalau yang naik motor nak sambil itu pun boleh, yang memandu pun boleh. Asalkan zikir lah. Sebab kadang-kadang, saya nak zikir sambil jalan nanti. Pergi buka phone, terus reka dengan phone, langsung tak zikir. Alright? So zikir selepas solat tak semestinya kena duduk. Kecuali katakanlah seseorang tu dia solat berjemaah saf yang hadapan. Dah habis, dia nak keluar tengok ada makmum masbuk. Dia tak nak langgar-langgar ke apa ke. Yang itu ditunggu dan dia boleh zikir sendiri-sendiri. Tak perlu nak ikut orang ramai di situ. Cumanya kalau ada peluang, cubalah nasihatkan imam tersebut. Saya tahu memang susah. Memang susah. Tapi at least we try. Sebab yang akan ditanya pada kita di akhirat kelak ialah kita dah usaha ke belum. Bukan hasilnya. Nasihat banyak orang fikir hasilnya. Berjaya ke tidak berjaya kita. Aku ni siapa, kopiah pun tak ada. Kan? Jadi dia pun langsung tidak menasihati. Kalau dinasihatkan dengan baik, tegur dengan baik, mungkin imam tu akan bagi alasan sekian-sekian. Tapi mungkin imam tu akan balik fikir kan. Imam tu minta jadi imam aja. Tapi macam sebahagian negeri memang syarat jadi imam dia kena zikir gitu. Memang tu. Memang sebahagian negeri lah. Ustaz nak tambah. Okay. Sikit, seminit ya Ustaz. Kita kena tahu bahawasanya pengamal-pengamal dekat masjid-masjid ni sebenarnya al-jahal. Jahil. Dia tak tahu. Dan dia pun tak boleh nak berhujah pun kalau kita kata ini Nabi tak buat apa. Entahlah, aku tak tahu. Macam Kapten katalah, kadang-kadang dia ada certain negeri dia kena baca. Dan dia pun tak tahu, dia ikut sajalah. Dan kita jangan Imam Ali Mubtadi'. Jangan, sebab dia jahil, dia tak tahu. Yang kedua, keterikatan kita dengan imam hanyalah Allahu Akbar, takbiratul ihram, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Dia tak ada kena-mengena kita dengan dia dah setelah kita salam. Maka lepas salam kita buat hal kita, dia hal dia lah. Kita nak zikir ke lah, lepas tu nak ada hal ke, nak salat sunat ke dan sebagainya, biar dia. Tapi kalau kita dah cakap dan dia pun tak boleh nak buat apa, yang penting engkau telah melaksanakan tanggungjawab. Wallah. Jazakumullah khairan katsira, saya ucapkan kepada kedua-dua panel di atas ruang dan peluang yang telah pun diberikan.